Baik, terima kasih kepada rakan setugas Muammar dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan Rampai Pagi dan alhamdulillah kita dipertemukan kali ini menerusi sang-sang yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan apa kita harapkan agar audio di luar sana dalam keadaan walafiat hendaknya dan mungkin pada pagi ini ada kegiatan maupun aktiviti yang ingin dilakukan ataupun tugasan yang ingin diselesaikan pada hari ini juga. Kita doakan agar semuanya dapat berjalan dengan sempurna dan dapat dilakukan dengan baik juga. Dan audio penonton ingin saya kongsikan satu info semasa pada 28 November 2023 hari Selasa akan diadakan Majlis Penyampaian Anugerah Pelajar Cemerlang Sekolah Rendah Datu Pemanca Saging Ukong Tutong dan ia akan diadakan di Dewan Sekolah Rendah Datu Pemanca Saging Ukong Tutong Kluster 5 insya-Allah akan bermula pada jam 7.45 pagi. Jadi kepada penuntut-penuntut maupun guru-guru dan juga ibu bapa yang terlibat bagi memeriahkan ataupun menjayakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang pada hari esok ini mungkin diharapkan dapat menghadirkan diri lebih awal ya. Dan itu satu info semasa saya kongsikan sebentar tadi. Untuk seterusnya apa kata kita saksikan pula bahan yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Projek penternakan merupakan antara projek yang berpotensi secara meluas yang mempunyai banyak cabang untuk melebarkan sesuatu khususnya dalam bidang keusahawanan. Sama ada dijalankan secara bersyarikat maupun persendirian. Walau bagaimanapun, orang kita ni semakin ramai yang mahir dan berani mencuba menjalankan bidang ternakan. Walaupun hanya secara kecil-kecilan. Seperti Haji Sisa bin Nayan, penduduk kampung Lamunin Tutong mempunyai sejumlah ternakan itik untuk menghasilkan telur masin sebagai sumber pendapatan. Telur masin tidak kurang hebatnya juga mendapat permintaan yang tinggi oleh pengguna di negara Brunei Darussalam. Berawal dengan hanya untuk bersahaja, memanfaatkan kawasan yang ada, memelihara itik dengan jumlah yang sedikit, timbullah rasa ingin belajar untuk menghasilkan telur masin. Itik yang kami pelihara awalnya berumur dalam 2 minggu yang masih lagi damit. Lepas itu kami pelihara sehingga layak besar. Mencapai umurnya 6 bulan, barulah itik ini bertelur. Jadinya telur-telurnya itulah yang kami proses untuk dibuatkan telur masin. Yang pertama sekali itu dulu kami hanya menyimpan satu tempat saja sehingga ia berumur 3 bulan. Jadinya kami simpan di satu tempat dan apabila sudah umur 3 bulan ke atas kami buat satu raban atau tempatnya tinggal yang semua sekali lah sehingga ia besar hingga berumur 6 bulan. Dan menghasilkan telur dan sebagainya. Untuk penjagaannya kami tidak ada masalah macam mana yang kami lakukan masa ini. Cuma kami buatkan raban saja, raban untuk menyimpan dia. Lepas itu kami buatkan rumahnya di dalam untuk kayaknya bertelur. Sebab itik ini bertelur di waktu malam kebanyakannya. Setiap pagi kami memetik telur itik ini supaya tidak boleh kita simpan sampai 2-3 hari dalam rabannya itu. Kita setiap malam itu mesti kita petik. Telur ini sebenarnya apabila yang diambil kami terus proses lah. Sebabnya kalau ditunggu lama-lama yang nanti ia akan berubah. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari mungkin telur itu akan berubah rasa dan sebagainya. Selain berkesempatan berbual-bual bersama beliau sambil melihat itik ternakan, menariknya saya dapat melihat dan belajar bagaimana cara telur itik diproses menjadi telur masin kegemaran orang kita ni.
Mula-mula sekali cara yang membuatnya adalah kita ni panaskan air dulu. Okey, kita ni panaskan air. Okey, dalam periuk panaskan air ni. Okey, lepas itu kita ni masukkan air garam. Garam ni lebih kurang 500 gram. 500 gram kita masukkan di sini. Jadi kita hancurkan garam ni hingga hancur. Baik, jadi sebelum kita ni menunggu ni hancur, garam ni hancur, kita ni mesti mencuci dulu telur ni. Kita cuci lagi supaya sampai bersih. Yang kita ni hilangkan kotoran yang ada dalam telur ni. Okey, ini adalah air garam yang sudah larut dan yang sudah didinginkan dan lebih kurang dalam 6 jam. Okay. Baik, lepas itu barulah kita ni menyimpan telur yang sudah bersih ini tadi ke dalam air larutan garam. Okay. Ini masukkan ke dalam. Okey, ini sudah habis kita masukkan. Jadi untuk kita ni menghilangkan daripada telur ini timbul, maka kita ni gunakan air tawar biasa yang kita ni masukkan dalam plastik. Jadi kita ni akan simpan di dalam balangan ini tadi. Okey, kita taruh macam mana saja. Okey. Okey, simpan ini jadi telur ini tidak akan timbul. Okey. Biasanya beliau hanya merendam telur masin kiraan 10 hingga ke 14 hari. Kerana itu dalamnya berwarna kuning. Berbeza jika ia direndam lebih dari 16 hari ke atas. Lagipun, kebanyakan pelanggan tetap beliau inginkan telur kurang masin. Apa yang baru saya ketahui ialah cara penyimpanan telur di dalam tray. Luncit telur pastikan di posisi bawah. Untuk tahan lama, simpan telur masin ke dalam peti sejuk agar ia boleh bertahan kira-kira 1 bulan. Awang Haji Sisa bin Nayan tidak hanya fokus untuk proses telur masin sahaja, beliau juga sudah mula giat untuk menetaskan telur itik. Okay, itu sebenarnya ada dua cara yang kami buat di sini. Pertama sekali telur itu kami masinkan. Dan yang kemudian ini kami cuba belajar menetaskan telur itik. Nampaknya alhamdulillah ada hasilnya sudah. Apa yang kita lihat tadi itu ada anak-anaknya 3 peringkat sudah. Tingkat pertama sudah besar, yang kedua pertengahan dan yang ketiganya ada masih lagi damit, berumur dalam 2 minggu. Jadinya apa yang kami alami masa ini, syukur alhamdulillah lah. Daripada pelanggan cukup memuaskan lah. Dalam hidup, perlu mempunyai kemahiran diri untuk kelangsungan hidup atau untuk mengisi kegiatan harian yang mendatangkan manfaat. Dan umur juga bukan penghalang bagi Awang Haji Sisa untuk belajar banyak perkara yang menjurus ke arah bidang keusahawanan. Semoga usaha peniaga kecil-kecilan seperti beliau ini berterusan mendapat sokongan dari orang-orang tempatan sendiri.